Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang lelaki datang bertamu ke rumah salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kedatangan mereka iaitu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak bertanya tentang bagaimana cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, lalu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakanlah kepada 3 lelaki tadi, bahawa Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi diceritakanlah bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujahadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadat. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika selepas dibagi tahu, mereka pun saling bercakap di antara mereka. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau seperti itu ibadah Nabi SAW, bahawa Nabi SAW qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi dosanya yang dulu dah diampunkan, dosanya yang akan datang juga dah diampunkan. Macam tu cara ibadah Nabi SAW. Saya rasa kita yang manusia biasa mesti lebih daripada Nabi. Maka yang pertama mengatakan, ana usalliyal laila abada. Aku akan solat semalam semalam penuh untuk setiap malamnya. Hari ini solat malam, tahajud, esok solat malam, esok solat malam, solat malam. Tak ada tidur. Setiap malam, mula daripada isyak sampai ke subuh solat malam. Sebab aku nak ibadah yang banyak. Kalau Nabi saja ibadahnya bersungguh-sungguh dalam beribadat, bahkan kalau di dalam satu hadis disebutkan Nabi kalau solat malam sampai kakinya bengkak. Kalau itu Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam solat malam, bermakna saya kena lebih. Oleh sebab itu saya kena solat setiap malam tanpa ada bercuti. Yang kedua, lelaki yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Yang kedua ni dia katakan, aku akan berpuasa setiap hari sepanjang masa, dan aku tak akan berbuka walaupun satu hari. Maknanya tak cuti walaupun satu hari, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang orang yang ketiga, lelaki ketiga mengatakan, fala atazawwajun nisa. Kalau macam tu aku tak akan berkahwin lah. Sebab kalau berkahwin nanti sibuk dengan anak isteri, akhirnya kurang ibadah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu datanglah Nabi SAW. Ja'a Rasulullah SAW ilaihim. Lalu Nabi SAW datang menemui 3 orang lelaki tadi. Yang Nabi mendengar apa yang mereka ucapkan. Qultum kadha wa kadha, kamu katakan ini dan itu. Mereka menjawab, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ni adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dibandingkan kalian semua, aku adalah orang yang paling takut, kata Nabi SAW. Dan wa atqakum, dan aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Kalian kan bertakwa, kalian takwa. Akulah yang paling bertakwa, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, ana usalli wa arqud. Aku je yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ada solat malam dan aku pun juga tidur. Bukan semalam penuh. Aku solat malam dan juga ada juga masanya aku untuk tidur. Kemudian wa ana asumu wa uftir. Sementara aku juga kalau berpuasa, aku ada juga berbuka. Maknanya hari ini aku puasa, esok boleh juga aku buka. Bukan puasa sepanjang zaman, sepanjang masa. Kemudian wa ana atazawwajun nisa. Yang kau tadi yang ketiga, kau katakan kau tak nak kahwin sebab takut disibukkan dengan anak isteri. Sementara aku yang paling takut kepada Allah dibandingkan engkau, aku pun menikah. Aku punya isteri dan aku juga punya anak. Kata Nabi SAW, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, yang tak ikut sunnahku, maka bukanlah golonganku, kata Nabi SAW. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa poin yang boleh kita petik daripada hadis yang ringkas ini? Yang pertama, lihat bagaimana kesungguhan para sahabat Nabi SAW menuntut ilmu. Mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau mereka tak berjumpa dengan Nabi SAW, mereka yang datang ke rumah
Nabi SAW, ke rumah salah seorang isteri Nabi SAW, bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Begitu kesungguh-sungguhan mereka. Hari ini kita lihat segelintir umat Islam sudahlah dibagi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu, masih lagi malas. Apa yang susah untuk sekarang ni? Dulu orang menuntut ilmu, dia tinggalkan ahli keluarganya, dia siapkan perbekalan, dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan rumahnya, pergi ke suatu negeri menuntut ilmu. Hari ini orang menuntut ilmu boleh berada di tempat sendiri, bahkan dalam bilik pun boleh menuntut ilmu. Itu pun malas. Dengan alasan apa? Alah, yang ini pun dah cukup. Yang penting solat tak tinggal. Seakan-akan bahawa ibadah tu hanya solat. Dia tak tahu kalau seorang yang solat tanpa ilmu, boleh jadi solatnya bertahun-tahun tak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu ibadah kita kena buat, tapi jangan lupa untuk tetap menuntut ilmu. Walaupun surau dan masjid sekarang ditutup, masa PKP ni, COVID, pandemik, jangan lalai daripada menuntut ilmu. Ada peluang untuk menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu. Yang kedua, poin yang kedua, kita sebagai umat Nabi SAW diperintahkan untuk ittabi'u, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam beribadah. Jangan kita katakan aku ni bukanlah seperti Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau Nabi je dah beribadat macam tu, aku kena lebih daripada Nabi. Janganlah berlagak untuk lebih ibadah daripada Nabi SAW. Cukup ikuti apa yang dibuat oleh Nabi. Itu pun tak mampu kita. Lihat bagaimana solat Nabi SAW sampai kakinya bengkak. Bahkan di dalam satu riwayat, rakaat Nabi, satu rakaat selepas Al-Fatihah, Nabi baca Al-Baqarah. Selepas Al-Baqarah, Nabi baca surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Dalam satu rakaat. Itu pun kita tak mampu. Sunnah-sunnah yang biasa kita lihat, itu pun tak mampu. Sunnah masuk ke dalam tandas, ke toilet, keluar toilet. Kemudian ketika bersafar, itu pun terkadang tinggal. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW cukup ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak perlu mengada-ngada, tak perlu merasa diri kita lagi hebat daripada Nabi SAW sehingga kita beribadat di luar yang biasa dibuat oleh Nabi SAW dengan alasan saya kena lagi bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beribadat kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang keliru. Oleh sebab itu, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita semuanya sentiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap mengikuti sunnah Nabi SAW hingga ke akhir hayat. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.